Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Siti Nurnabiha binti Abi Talib, wartawan berita rakyat di hati. Sebagai wartawan anda pada hari ini ingin melaporkan isu mengenai kenaikan harga barang keperluan menyebabkan kehidupan para pengguna dan rakyat terjejas. Sejak akhir-akhir ini, isu kenaikan harga barang keperluan sama ada barang mentah atau barang kering yang melanda negara kita semakin hangat diperkatakan dan menjadi bualan dalam kalangan rakyat. Harga melambung dan tidak munasabah. Itulah diaksi kebanyakan pengguna dan peniaga akibat terkesan dengan kenaikan harga barang keperluan seperti sayur-sayuran, ikan, ayam dan sebagainya. Rakyat Malaysia dihantui dengan kenaikan harga barang. Tekanan kos sara hidup disebabkan kenaikan harga barang dan makanan adalah antara perkara yang menjadi masalah utama membelenggu kebanyakan rakyat Malaysia. Isu kenaikan harga barang sering menjadi rungutan orang ramai. Menurut para peniaga, mereka terpaksa menaikkan harga bagi mengelak terus menanggung kerugian akibat peningkatan kos yang lebih tinggi. Tahun lalu sahaja, Malaysia telah menyaksikan beberapa insiden kenaikan harga barangan, khususnya melibatkan keperluan makanan asasi rakyat seperti ayam, ikan dan daging. Malah tidak sampai beberapa hari selepas rakyat Malaysia menyambut Tahun Baharu, media melaporkan terdapat kemungkinan berlaku kenaikan harga ayam pula. Dari soal harga ayam yang tidak selesai, kini harga sayur-sayuran juga naik. Selepas ini apa pula? Bukan sekadar bahan mentah, tapi semua sektor juga nampaknya sudah mula berlumba-lumba menaikkan harga. Ramai yang mendakwa isu kenaikan harga semakin meruncit. Kalau dahulu dengan berbekalkan awan RM RM150 sudah boleh memenuhi sebuah troli di pasar raya, namun ia berbeza pada hari ini, RM150 itu hanya mampu memenuhkan sebuah bakul sahaja. Ada laporan juga mengatakan harga barangan keperluan dijangka naik sehingga 60%. Paling menakutkan mungkin membawa negara ke ambang krisis makanan. Hal ini menimbulkan masalah kepada rakyat Malaysia. Kenaikan harga barang menyebabkan kos sara hidup rakyat Malaysia semakin meningkat dan sekaligus menyebabkan perbelanjaan juga semakin bertambah. Bagi golongan yang hidup seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang atau yang kurang berada, masalah ini telah menimbulkan beban kepada mereka, terutamanya yang berpendapatan rendah. Punca kenaikan harga barang adalah pasca COVID-19. Pandemik COVID-19 bukan sahaja menyebabkan kejutan kepada ekonomi negara, tetapi juga mengganggu rangkaian bekalan makanan selain menyumbang kepada kelewatan dalam pehantaran makanan. Kekurangan tenaga kerja dan permintaan pengguna yang melonjak tinggi memburukkan lagi masalah ini. Kekurangan bekalan makanan ditambah pula dengan kos pehantaran barang yang meningkat menyebabkan harga barang meningkat. Seterusnya, konflik Rusia-Ukraine. Seperti yang semua tahu, pada tahun ini berlakunya peperangan antara Rusia dan Ukraine. Peperangan ini telah menjejaskan bekalan makanan kerana negara mereka merupakan negara yang penting dalam mengeluarkan bijiran seperti gandum dan jagung. Negara itu juga mengeluarkan minyak. Ini menyebabkan bekalan makanan terganggu. Jadi, tidak hairanlah negara kita mengalami gangguan bekalan makanan dan berlakunya kenaikan harga barang. Yang ketiga, sikap peniaga. Peniaga yang bersikap tak mahalobah sering memasang jerat untuk meningkatkan harga barang. Demi meraup keuntungan yang lumayan, terdapat banyak peniaga sentiasa menangguh dia ayam keruh dengan menyorok barangan keperluan. Mereka enggan menjual barang keperluan di pasaran, lalu menimbulkan suasana yang gelisah dalam kalangan pengguna bahawa barang sudah kehabisan stok. Pengguna yang seperti caci kepanasan kerana risau dengan barang yang kehabisan stok akan merebut untuk membeli barangan itu, sehingga peniaga berani menaikkan harga untuk menjual barangan itu. Mari kita mendengar rungutan beberapa orang peniaga dan pengguna mengenai masalah ini. Dengan kenaikan harga barang yang berlaku sejak akhir-akhir ini, Ya, saya sangat terkesan kerana ianya telah mengubah atau mempengaruhi kehidupan saya dalam menjual sayur-sayuran. apakah kesan yang berlaku terhadap peniagaan puan? Perniagaan saya semakin merosot kerana sejak harga barang-barang naik, pembeli sudah berkurang sebab mereka mengatakan bahawa sayur itu mahal. Contohnya lobak yang dulunya RM1.20 sekilo, sekarang sudah meningkat ke RM2.50 sekilo. Jadi mereka tidak mahu membeli. Maka saya lalu terpaksa dibuang sebab tak ada orang yang membeli. Memang sangat rugi lah. Bagaimana pula dengan pendapatan puan? Pendapatan saya semakin berkurang sebab tiada pembeli. Dulu tak apa, kita boleh jual murah, tapi sekarang dah tak boleh sebab kita dapat sayur daripada pembeli tu sudah murah. Maka kita tak boleh jual pada pembeli dengan harga murah sebab sayur tu menggunakan wang.
juga kan inilah kerjaan saya untuk sara keluarga. Apakah harapan Puan tentang masalah ini? Saya berharap agar pihak tertentu bertindak agar harga sayuran menjadi seperti sedia kala. Kalau tak, mana saya nak dapat cari usaha, nak cari duit untuk makan. Terima kasih Puan atas perkongsian itu. Apakah kesan yang dihadapi oleh Puan? Disebabkan barang naik, jadi kita tidak boleh membeli seperti dulu. Dulu duit RM100 dah boleh beli macam-macam seperti lauk, sayur-sayuran dan makanan. Tapi sekarang barang yang kita beli seperti dulu itu dah mencecah hampir RM200. Jadi lauk yang dimasak pun perlu dibahagikan siap-siap untuk anak-anak dan tidak boleh makan banyak seperti dulu sebab perlu berjimat. Jadi sangat kesianlah kepada anak-anak. Tambahan pendapatan bukannya banyak walaupun suami saya bekerja kerajaan, tapi masih tidak cukup untuk menampung keperluan harian jika barang naik seperti ini. Apakah harapan Puan mengenai masalah ini? Saya berharap pihak berkuasa perlulah membuat pemantauan tentang kenaikan harga di setiap kedai agar pengguna tidak terkena terpias, terutamanya golongan miskin. Isu kenaikan harga barang ini boleh diselesaikan dengan pengambilan tindakan yang tegas dan melaksanakan pemantauan secara mengejut dari semasa ke semasa oleh pihak berkuasa agar para peniaga menetapkan harga seperti yang telah disarankan. Pihak berkuasa juga boleh mengenakan denda kepada peniaga yang menetapkan harga melampaui batas yang boleh menjejaskan pengguna, dan pengguna juga boleh membuat aduan di portal rasmi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna iaitu eaduan.gov.my atau di aplikasi EZ Adun. Berdasarkan temu bual bersama beberapa orang pengguna dan peniaga mengenai masalah ini, dapat disimpulkan bahawa kehidupan mereka berubah 180 darjah daripada sebelum masalah ini berlaku. Jika masalah ini berpanjangan dan berlaku dalam jangka masa yang lama, negara kita akan mengalami ketidaktentuan dan kekacauan dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerjasama menjalankan tugas untuk mengurangkan beban rakyat dengan menstabilkan kembali harga barang. Sekian daripada saya, Siti Nurnabiha binti Abi Talib, wartawan berita Rakyat di Hati, melaporkan untuk anda isu pada hari ini. Ingat, rungutan rakyat bahan berita kami. Sehingga kita berjumpa lagi, salam hormat dan Assalamualaikum.